Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 28 Jun bersama saya Debbie Amanda Padan. Penduduk di Kota Semarahan kini boleh menarik nafas lega dengan bermulanya projek naik taraf Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan sepanjang 11.6 kilometer. Projek tersebut dijangka siap dalam tempoh 3 tahun dengan kos RM2,29. Projek di bawah siliaan Kementerian Kerja Raya itu menaik taraf Jalan 2 Lorong 2 Hala sedia ada kepada Jalan 4 Lorong 2 Hala bermula dari Batu Lapan ke Bulatan G3 Kota Semarahan. Menteri Kanan Infrastruktur dan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof menjelaskan surat setuju terima SST projek telah dikeluarkan pada 17 Mac lepas kepada pihak kontraktor Musiati Sendia Berhad yang telah berjaya dalam perolehan secara tender terbuka. Dan ini merupakan satu projek yang telah diluluskan waktu saya menjadi Menteri Kerja Raya dahulu. Tapi disebabkan perubahan kerajaan dan juga dasar dan juga MCO, maka ianya hanya dapat SST dikeluarkan pada bulan 3 yang lalu. Kerja-kerja pembinaan akan dipantau Jabatan Kerja Raya Sarawak untuk memastikan kelancaran projek dan aliran trafik. Dari segi kekangan utama dalam melaksanakan projek ini ialah kalau kita tengok di sebelah kiri, sebelah kanan banyak utilities. Pipe air, tiang api, tiang elektrik, samalah tiang api sama tiang elektrik, tiang telekom. So inilah yang perlu kita ambil kira supaya perlu dialihkan dulu dan supaya projek ini tidak lewatlah. Projek ini turut melibatkan naik taraf jambatan sedia ada kepada 4 lorong merentasi Sungai Sarawak iaitu Jambatan Sungai Semenggok, Jambatan Sungai Keranji dan Jambatan Sungai Kuap. Sementara itu, pengguna yang ditemui menzahirkan terima kasih atas usaha kerajaan untuk menyelesaikan masalah kesesakan trafik di kawasan itu. Jalan ini memang selalu sesak dan kadang-kadang ada kemalangan berlaku. Jadi apabila dia dibesarkan kelak, jadi ia akan dapat melancarkan perjalanan kami orang ke Bandar Kuching ataupun ke Kota Sentosa. Jalan Datuk Muhammad Musa merupakan arteri penghubung terpenting antara Kota Semarahan dengan Kota Sentosa dan Kota Padawan yang sedang membangun dengan pesat. Keperluan jalan raya yang lebih baik amat diperlukan khususnya penduduk di Kota Semarahan dengan projek naik taraf laluan 8101 bulatan G3 ke arah Jalan Batu Lapan sepanjang 11.6 km ini bukti kerajaan memastikan perhubungan darat yang lebih efisien. Selain ia juga dapat melonjakkan lagi pembangunan ekonomi setempat. Monica Gary, RTM. Sarawak Koko Cluster di Kota Semarahan dijangka mula beroperasi penghujung tahun ini dan mampu menampung kapasiti serta memproses 50 tan metrik koko setahun. Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Willy Mongin berkata, apabila siap kelak, ia akan dapat meningkatkan aktiviti pemprosesan biji koko kering tempatan bagi memenuhi permintaan semasa. Kapasiti dia meningkat dan kita perlu memperbesarkan. It's a happy problem. We can increase the capacity anytime. Ya, jadi kalau kita boleh keluarkan 50 metrik tan setahun itu dah cukup baik sudah untuk kita membantu pekebun-pekebun kecil koko kita. Keuntungan daripada situ pun sudah agak besar. Beliau yang juga ahli Parlimen Puncak Borneo berkata demikian kepada pemberita selepas program taklimat potensi industri koko dan koperasi di Dewan Gunasama Kampung Beratan Asah Padawan. Ujarnya kementeriannya melalui Lembaga Koko Malaysia akan terus membantu pekebun kecil koko bagi meningkatkan kemajuan industri koko. Dedahnya lagi, seramai 1,140 pekebun kecil koko di negeri ini yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah menerima bantuan di bawah pakej Rancangan Ekonomi Prihatin Rakyat atau Prihatin dengan jumlah peruntukan RM667,000. Turut menerima bantuan tersebut adalah pekebun kecil koko di Padawan dengan peruntukan sebanyak RM85,000.
Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM2.69 juta untuk membantu 4,566 pekebun kecil koko yang layak di seluruh negara menerusi prihatin. Untuk mengelak COVID-19 diimport melalui laut, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing mengarahkan semua kapal yang membawa muatan dari luar negara ke Sarawak disanitasi. Katanya langkah itu penting bagi memastikan semua barangan import yang sampai ke rumah rakyat di negeri ini selamat dan bebas COVID-19. Kita mesti sanitize the ship, kena barang biar keluar nanti. Untuk COVID-19 nanti dia stick to dalam makan di sana, dia peraturan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menerima kunjungan hormat dari Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Negara NIOSH di pejabatnya di Kuching. Kunjungan hormat tersebut diketuai pengerusi NIOSH yang baru, Dato' Wilson Ugak Kumbung. Beliau yang ditemui RTM menyatakan kerja-kerja sanitasi di pintu masuk negara amat penting, lebih-lebih lagi keadaan penularan COVID-19 masih serius di luar negara. Penyakit COVID-19 ni yang kita tidak tahu, invisible disease virus ini mungkin terlekat di mana barang-barang yang dibawa dari laut itu untuk diangkat kepada negeri kita. Dato' Wilson yang juga ahli Parlimen Lulu Rajang merakamkan penghargaan kepada kerajaan kerana melantik beliau sebagai anak Iban pertama menerajui agensi keselamatan pekerjaan itu. Sektor penanaman getah akan terus dibangunkan secara konsisten di Limbang. Menteri Muda Pemodenan, Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, atas faktor permintaan dalam pasaran, komoditi tersebut dilihat memberi pulangan kepada petani tempatan. Justru Datuk Dr. Abdul Rahman meminta mereka yang terlibat dengan penanaman getah menjaga kualiti pokok getah bagi menghasilkan susu getah yang lebih banyak. Beliau ditemui media selepas melawat tapak projek penanaman getah di Kampung Mengatai, Limbang. Dalam perkembangan sama, beliau menyarankan kepada peserta terlibat untuk mempelbagaikan jenis tanaman dalam kawasan ladang getah untuk memberi nilai tambah terhadap tanaman sedia ada. Tidak tertumpu pada satu saja. Contohnya, untuk ladang getah, kita boleh intercrop, tanam tanaman yang lain, tanaman jangka pendek seperti nanas, seperti serai, daun nyirik pun boleh juga. Boleh daun nyirik tanam, beluas, sayang. Tapi jangan lepaskan kerbau ke sinilah. Jadi kita kena pelbagai sumber pendapatan supaya ianya menambah pendapatan kita lah. Dan kerajaan mempunyai target lah untuk setiap ketua isi rumah petani-petani mendapat pendapatan sekurang-kurangnya 5,000 sebulan menjelang tahun 2030. Projek tanaman getah Kampung Mengatai berkeluasan 37 hektar itu kini melibatkan seramai 20 orang peserta. Spekulasi mengatakan Sarawak mempunyai dasar kewangan yang lemah adalah satu permainan politik kotor oleh pihak pembangkang. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Abdullah Saidul berkata, kenyataan seperti itu dibuat hanya untuk mengelirukan rakyat. Apakah kita akan bankrupt dalam masa 3 tahun? Kita telah memberi peruntukan yang banyak semasa PKP ini. Saya rasa kita belum lagi menyentuh kita punya reserve. Ditemui RTM di pejabatnya di Kuching, beliau turut mendedahkan Sarawak kini fokus membangunkan infra rakyat berbanding hal-hal berkaitan politik. Pengulas selanjut, jelas beliau, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mengelak sebarang pertemuan dengan pemimpin pembangkang yang memonopoli kuasa sehingga mengetepikan kepentingan rakyat. Contohnya baru-baru ini seorang pemimpin daripada PH datang Sarawak ingin berjumpa dengan Ketua Menteri dan Ketua Menteri kata dia tidak ada masa untuk berjumpa dan bercerita hal politik kerana Ketua Menteri sedang sibuk berjumpa dengan agensi-agensi kerajaan.
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Sarawak berpuas hati dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di Pasar Minggu Medan Niaga Satok yang bermula beroperasi semalam. Pengarahnya Dato' Dr. Mat Sani Hassan memberitahu walaupun ditutup lebih 3 bulan tetapi peniaga dan pengunjung pasar mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dato' Dr. Mat Sani menjelaskan sebanyak 350 gerai daripada 600 gerai secara kebiasaannya dibuka semula buat masa ini dan sekiranya norma baharu ini dipatuhi, Fama akan membuka lebih banyak lagi gerai. Sekiranya keadaan bertambah baik, kita akan buka lagi sehingga seterusnya. Beliau memberitahu demikian selepas hadir pada sambutan Hari Keselamatan Makanan di Kuching. Tambahnya, sebanyak 4 laluan masuk akan dibuka untuk pengunjung dan terdapat laluan kereta ditutup bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Pasar minggu tersebut dibuka setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 7 pagi hingga 6 petang. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS Dr. Chin Zing Hing berkata, JKNS akan menghantar penguat kuasa untuk memantau di pasar tersebut. Pasukan kami penguat kuasa juga akan datang untuk membuat pemeriksaan dan jika perlu untuk membuat tengok semua ada mematuhi SOP ke tidak. Kalau dia langgar, mungkin kami akan ambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang melanggar. Tapi setakat ini dengan kami nampak dia semua teratur lah. So kami harap ini boleh berterusan. Semua penjaja yang pengunjung semua boleh mematuhi SOP. Saya ingat ini satu perkembangan yang bagus. Dalam masa yang sama, peniaga dan pengunjung pasar menzahirkan rasa gembira dengan pembukaan semula pasar minggu tersebut dalam masa yang sama berusaha mematuhi SOP yang ditetapkan. Sebab kita tu ikut pada seruan kerajaan untuk kesihatan seluruh lah. Bukan untuk kami aja seluruh Malaysia tu lah, seluruh Malaysia tu lah. Perlu untuk kestabilan dan kesihatan awam. Saya rasa tindakan kerajaan ada baik sebab dia mau keselamatan semua. Jadi peniaga dan orang pembeli perlu mengikut aturan yang dibuat oleh kerajaan. Sekian berita pagi Sarawak, saya Debbie Amanda Padan. Salam hormat dan jumpa lagi.